Okey, baik. Kamu nampak tak? Nampak? Dekat skrin ni. Nampak? Tolong respon tak? Nampak. Nampak. Okey, baik. Ni semua ada buku teks. Okey, sebelum tu okey, kita start lah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'ul huda summa amma ba'd. Okey, pada hari ni kita akan tengok tajuk yang pertama. Al-mawdu'ul ula min qawaid al-lughatul arabiyyah al-mu'asirah. Tajuk yang pertama daripada kaedah-kaedah daripada qawaid dalam bahasa Arab. Kalau kamu ingat minggu lepas saya ada sebut mengenai tentang empat benda yang kita akan belajar dalam lughah al-arabiyyah al-mu'asirah ni. Kita akan belajar 4 perkara. Ada yang ingat tak? Ada yang ingat 4 perkara tu? Yang pertama kita akan belajar apa? Al-mutala'ah. Betul tak? Ta'bir al-mutala'ah itu yang pertama. Yang kedua kita akan belajar mengenai tentang ta'bir apa? Ta'bir syafawi. Ta'bir syafawi. Yang ketiga ta'bir apa? تعبير تحريري. Ya, na'am. Ta'bir tahriri. Itu yang ketiga. Al-thalis. Al-rabi' al-akhir. Kita akan belajar mengenai tentang قواعد. na'am. Kita akan belajar mengenai tentang al-qawaid. Itu saja yang kita akan belajar selama 2 tahun. Selama tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kemudian kamu akan ambil SPM. 4 benda tu saja yang kita akan belajar. Okey. Semua dah dapat buku teks. Dan buku tulis semua dah ada kan? Ada. Ada, okey, baik. Untuk subjek lam, saya minta untuk kamu sediakan 2 buku panjang. 2 buku panjang. Satu buku digunakan untuk al-qawaid, untuk qawaid untuk nahwu dan saraf, dan satu buku lagi untuk penulisan karangan. Okey, ini untuk qawaid lah. Okay, tajuk yang pertama adalah mushtaqat. Okey, tengok apa maksud mushtaqat. Mushtaqat. Saat ni agak sampai 8.30 ke 8.35 kita berhenti habis. Okey, al-mushtaqat. Apa maksud mushtaqat? Mushtaq ni maksudnya pecahan. Tu nampak ni. Allah. Ni. Ni. Al-mushtaqat hiya asma' al-ma'khuzatun min lafzil fi'li litadullu ala ma'na muayyan. Iaitu isim-isim yang diambil daripada lafaz fi'il. Dia asal dia perkataan fi'il, kemudian daripada perkataan fi'il tu dia pecah. Dia pecah kepada banyak perkara. Dia pecah kepada banyak isim. Asal fi'il, daripada fi'il tu dia pecah jadi pada isim dan menunjukkan kepada makna-makna yang berbeza. Menunjukkan kepada makna-makna yang berbeza. Contohan. Saya bagi dalam bahasa Melayu, kita panggil makan. Makan. Makan tu perbuatan, betul tak? Makan tu fi'il. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Betul. Okey, betul ya. Okey, makan. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Yakul. Makan. Akala. Fi'il madi dia. Akala, betul. Yakul pun betul tak? Fi'il mudhari'. Okey. Daripada makan tu dia boleh pecah banyak. Betul tak? Daripada makan, dia boleh pecah jadi orang yang makan. Kan? Lagi dia boleh pecah jadi makanan. Lagi dia boleh pecah jadi pemakanan. Lagi dia boleh pecah jadi apa? Tempat makan. Masa makan. Nampak tak? Daripada makan saja dia boleh pecah kepada banyak. Kita tambah saja imbuhan di hadapan kan, contoh pemakanan. Pemakanan sama tak maksud dah dengan makan?
Tak sama kan? Sama ataupun tak sama? Mesti tak sama, betul tak? Okey, baik. Kat sini kita tengok dalam bahasa Arab dia macam mana. Dalam bahasa Arab, untuk tiga tempat, kan? Uh, untuk tiga tempat ni, kamu tengok. Mushtaqat lah. Pecahan lah. Pecahan ini mushtaqat ni, dia terbagi kepada 8. Yang ni kamu kena ingat lah. Dia terbagi kepada 8 saja. Yang pertama dia panggil sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Yang kedua dia panggil sebagai isim cuba Maf'ul. baca isim maf'ul. Yang ketiga Sifatul musyabahah. sifatun musyabahah. Sifat musyabahah. Sebut sifat musyabahah. Sifat musyabahah ni nombor 3, kan? Okey, nombor 4, sirah al-mubalaghah. Sirah al-mubalaghah, nombor 4. Nombor 5, ismut tafdil. Ni nombor 5, ismut tafdil, isim tafdil. Nombor 6, ismul zaman. Ismul zaman. Nombor 7, ismul makan. Dan yang terakhir adalah ismun alat. Ini adalah isim alat. Ni semua ada dalam buku teks. Muka surat tis'atun, fi safhah tis'atun ada. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sirah mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim makan dan juga isim alat. Ni kamu kena ingat ni. Kena ingat dia punya pecahan dia. Ada 8 Kena ingat dia punya pecahan. Okey. Nanti lagi kan. Lagi saya nak kamu buat nota, buat je ni buat nota mengenai mushtaqat. Kamu buat nota mengenai mushtaqat dan buatlah macam mana pun. Sama buat mesti dalam keadaan peta, kan? Buat dalam keadaan peta. Boleh buat macam dia ni buat, ataupun kamu nak buat mushtaqat ni letak tengah kemudian tarik pecah 8 pun boleh. Buatlah macam mana pun. Jadi benda-benda ni ada. Dia mesti ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabahah, ada sirah mubalaghah, ada isim tafdil, ada isim zaman, ada isim makan dan juga isim alat. Dan cara tulis pun kamu kena tahu juga. Kena mesti bagi sama. Kena bagi sama. Okey, baik. Kita tengok satu persatu . Kita tengok satu persatu. Okey, baik. Yang pertama, isim fa'il. Isim fa'il. Nampak isim fa'il? Isim fa'il lah. Liddilalati ala wasfi man qama bil fi'li. Nampak? Ni maksud isim fa'il. Dia menunjukkan kepada, kamu tengok kalau ada buku tu boleh untuk tulis makna ke apa. Okay, menunjukkan kepada sifat orang yang melakukan. Menunjukkan kepada sifat orang yang melakukan. Ni isim fa'il. Dia mesti ala wazn fa'il. Nampak? Isim fa'il dia atas wazan fa'il. Atas wazan fa'il. Jadi kena ikut dia ni. Atas wazan fa'il. Contoh dia bagi. Contoh. Talaba. Talaba apa maksud talaba? Belajar. 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 Talaba belajar. Ataupun menuntut. Okey. Kalau talibun. Orang yang belajar. Ni adalah isim fa'il. Nampak? Ni adalah isim fa'il. Talibun mesti sama dengan fa'ilun. Nampak? Dia mesti sama dengan fa'ilun. Talibun mesti sama dengan fa'ilun. Dia punya susun dia tu kita kena bagi sama. Kalau kamu susun tak sama ni, akan jadi salah. Fa'ilun dengan talibun. Okey, ni yang pertama. Okey. Kalau saya bagi contoh satu. Syaraba. Syaraba minuman. Kan? Ya. Okay. Kalau orang yang minum, macam mana kita nak buat? Kita mesti bagi sama je ni. Kita atas wazan fa'ilun. Kalau talaba je tak. Talaba adalah talaba belajar. Orang yang belajar adalah talibun. Kalau syaraba minum. Kalau orang yang minum, kita tambah saja. Nampak ni alif ni. Nampak? Dia akan jadi apa? Akan jadi syaribun. Ya, dia akan jadi syaribun. Hak tu cara untuk kita tukar. Syaribun. Nampak? Kalau zahaba. Okey, zahaba. Saya bagi contoh lagi. Zahaba pergi. Kalau orang yang pergi, kita akan tukar. Nak tukar jadi isim fa'il. Dia jadi apa? Zahaba. Zahibun. Zahibun. Ya, betul. Zahibun.
Tu cara untuk kita tukar. Ni kita panggil sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Macam pergi, orang yang pergi, orang yang pergi, zahibun. Raja'a pulang, raja'a pulang. Kalau kita nak kata orang yang pulang, macam mana? Raji'un. Raji'un, betul. Raji'un. Ni adalah isim fa'il. Orang yang pulang, orang yang maksudnya menunjukkan kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Faham? Okey, ini adalah isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Isim maf'ul, kamu tengok isim maf'ul pula. Yang tepi ni nanti saya akan terang dia, yang ni dia rumit sikit. Okey, isim maf'ul lid-dilalah ala wasfin man waqa'al, kali isim fa'il orang yang buat. Kalau isim maf'ul perkara yang kena, perkara yang dikena. Contoh dah bagi Fatha. Fatha maksudnya buka, betul tak? Fatha maksudnya buka. Okey, kalau kita nak buat isim fa'il tadi, kita akan tukar jadi apa? Isim fa'il. Orang yang buka. Fatihun. Fatihun. Okey. Fatihun adalah isim fa'il. Kalau kita nak tukar jadi isim maf'ul, kita ambil atas wazan maf'ul saja. Maftuhun, nampak tak? Maftuhun, dia tambah mim depan dan juga waw. Dan juga perkataan dan juga huruf waw di antara ain dan juga lam. Maf'ulun, maftuhun. Maftuhun maksudnya perkara yang dibuka. Perkara yang dibuka. Contoh kita kata Muhammad membuka pintu. Jadi pintu ni adalah maftuh. Nampak? Maftuh. Sesuatu yang dibuka. Contoh kita kata kan, kalau sini Fataha maftuhun kan. Kalau syaraba Mashrubun. Ya, betul. Mashrubun. Dia mesti bagi sama. Dia dalam bab mushtaqah ni mudah saja. Kita tengok perkataan asal, kemudian kita tengok penambahan dan kita ambil yang mana yang tambah, kita bubuh. Faham tak? Macam mana? Faham. Faham? Kita tambah saja. Ni kita panggil sebagai isim maf'ul. Okey, macam tadi mashrubun tu sesuatu yang diminum kan. Kita kata Muhammad minum air. Air itulah mashrub. Okey ya. Tak lagi kamu boleh buat nota ni ya. Okey, yang ketiga, tak lagi kita tengok ada soalan sikit, tengok macam mana. Yang ketiga, sifat musyabahah. Sifat musyabahah lidilalah ala makna isim fa'il. Dia menunjukkan kepada makna isim fa'il. Sama macam isim fa'il makna dia. Maksudnya orang yang melakukan. Ma'aluzumis subut. Tapi dalam masa yang sama dia ada makna dia sentiasa. Nampak? Sentiasa. Contoh kataan dia bagi. Karuma. Okey, karuma kalau kita nak tukar jadi sifat musyabahah, kita mesti atas wazan fa'ilun. Nampak? Dia akan jadi apa? Karimun maksudnya orang yang sentiasa mulia. Kan? Yang sentiasa mulia. Tu karimun. Dia mesti sama dengan fa'ilun. Ini sifat musyabahah. Tengok yang ni saja. Yang ni yang sebab selalu soalan nak macam ni. Karimun. Dia tambah apa kat sini? Kalau kita perasan. Huruf apa? Ya. Huruf ya kan? Dia tambah huruf ya. Atas wazan karimun. Fa'ilun. Ini sifat musyabahah. Maksudnya orang yang sentiasa mulia. Okey, yang nombor 4. Sirah mubalaghah. Kalau sifat musyabahah maksud dia sentiasa, ni kamu kena tulis sentiasa maksud dia. Maksud dia sentiasa. Tulis tepi ni. Nanti lupa. Sentiasa. Okey, kalau sirah mubalaghah pula, nampak? Dia hanya beza sikit saja. Lidilalah ala makna isim fa'il. Sama juga macam yang atas ni. Dia menunjukkan kepada orang yang melakukan ma'a mubalaghah. Tetapi yang tadi kan, kalau yang sifat musyabahah sentiasa kan. Kalau sirah mubalaghah, kita kena terjemah sangat. Nampak? Sangat. Macam ni kan. Yang tadi sentiasa. Kalau sifat musyabahah sentiasa. Kalau sirah mubalaghah sangat. Kita letak sangat. Contoh alima. Okey, dia tambah. Kalau sifat sirah mubalaghah dia adalah
alimun. Alimun, yang sangat mengetahui, yang sangat alim. Yang sangat alim. Contoh lagi atas wazan yang kedua, fa'ulun, ghafurun, yang sangat pengampun. Nampak? Yang sangat pengampun. Ataupun fa'alun atas wazan qahharun, atas wazan qahharun. Okey, sirah mubalaghah ni kan. Sirah mubalaghah ni kalau kita tengok kan kepada contoh yang dah bagi ni kan. Contoh ya. Pernah dengar tak perkataan alimun, ghafurun, qahharun? Pernah dengar? Benar. Nah, ni apa dah? Ni menunjukkan kepada apa? Kalau dalam perhimpunan kita dah baca benda ni. Kan? Betul tak? Betul. Kita baca apa? Husna. Asma husna. Ya, Asmaul Husna. Nampak? Sirah mubalaghah dia kebanyakan dia, boleh katakan keseluruhan dia adalah menunjukkan kepada Asmaul Husna. Asmaul Husna menunjukkan kepada nama-nama Allah. Sebab tu kita kalau kita tengok nama-nama Allah, kita kena terjemah, kita kata sangat. Sangat. Contoh alimun, sangat alim. Kan? Jadi Ar-Rahim, apa maksud Ar-Rahman, yang sangat apa? Sangat Pemurah. Pemurah. Ar-Rahim, yang sangat Penyayang. penyayang. Tu cara untuk kita terjemah. Kalau lepas ni kalau kamu baca terjemah, kalau kamu nak terjemah, kamu tengok, rupanya kalau kita nak terjemah nama Allah, kita kena letak sangat. Sangat alim, sangat mengetahui, sangat berkuasa. Al-Qadir, kan? Sangat berkuasa. Sangat mengetahui. Sebab apa? Sebab dia adalah sirah. Sirah apa? Sirah apa? Syarah. Sirah mubalaghah. Maksudnya sangat. Kalau sifat musyabahah adalah sentiasa, kan? Maksudnya sentiasa. Kalau sirah mubalaghah maksudnya sangat. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh, Okey. Lagi 3 lagi. Tak lama dah. Lagi 3 lagi. Okey ya. Okey. Ismul zaman. Isim zaman menunjukkan kepada yadullu ala zamanin wuqu'il fi'li. Menunjukkan kepada masa berlakunya perbuatan tersebut. Masa berlakunya. Okey, contoh dah bagi apa? Gharuba. Kita tukar kepada, kita tambah mim saja atas wazan maf'ilun. Akan jadi apa? Maghribun. Maghribun ni pernah dengar perkataan maghrib? Benar. Dia ada kaitan dengan apa? Dengan masa, betul tak? Betul. Dia kena ada kaitan dengan masa. Maghribun. Maksudnya waktu senja. Isim zaman. Lagi apa lagi perkataan berkaitan dengan masa ni? Maghribun. Dia tak main. Ni kalau saya ingat saya bang. Okey, ini adalah berkaitan dengan masa. Kamu tambah mim saja depan ya. Tambah mim saja. Okey, yang ketujuh, ismul makan, isim makan yang berkaitan dengan tempat. Yadullu ala makan wuqu'il fi'li. Nampak? Dia apa? Dia berkaitan dengan tempat. Dia sama juga dia tambah mim saja depan. Atas wazan sama juga. Maf'ilun, mau'idun nampak? Wa'ada berjanji. Mau'id ni tempat untuk berjanji. Okey. Mau'idun, tempat untuk berjanji. Kalau yang ni zaman, maghribun masa, waktu senja. Yang ni tempat untuk berjanji. Isim makan. Okey, yang terakhir, isim alat. Ismun alat yadullu ala alat. Dia menunjukkan kepada alat. Menunjukkan kepada alat. Dia ada tiga dah punya wazan dia ni, yang belah tepi ni. Mif'alun, mif'alatun dengan fa'alatun. Dia ada 3. Okey, yang pertama, nasyara. Nasyara ni fi'il. Nasyara adalah fi'il. Isim alat dia adalah minsyarun.
Isim alat dia adalah minsyarun. Minsyarun. Minsyarun tak silap saya gaji maksudnya. Minsyarun. Alat lah kita guna alat. Okey. Satara ni adalah fa'il. Nak tukar nak jadi isim alat dia tambah mim saja. Mim dengan ta belakang. Mim dan juga ta. Mistaratun. Apa maksud mistaratun? Baris. Pembaris. Dia alat. Pembaris. Dia alat kan. Mistaratun. Pembaris. Okey. Salaja. Salaja. Kalau salajatun. Apa dia maksud salajatun? PA. Peti air. Salajatun adalah peti air. Dia mesti tafazan. Salajatun sama dengan fa'alatun. Kalau dia juga boleh juga atas wazan minsyarun ni kita tengok. Kalau fataha membuka, betul tak? Fataha membuka an. Betul tak? Fataha buka. Fataha Ya, buka. ya. Kita nak tukar jadi. Jadi isim alat dah macam mana? Fataha atas wazan mif'alun. Miftah. Miftahun. Miftahun tu adalah kunci. Dia alat lah. Miftahun adalah kunci. Okey, ni dia punya pecahan dia ada 8 Ada 8 pecahan dia. Kita sebut lagi lah pecahan dia. Yang pertama pecahan dia apa? Isim Isim apa? fa'il. Isim fa'il tu yang pertama. Yang kedua isim. Maf'ul. Okey, yang ketiga sifat. Musyabahah. Sifat Musyabahah. musyabahah. Okey, yang keempat sirah. Mubalaghah. Mubalaghah. Yang kelima isim. Zaman. Yang keenam isim. Makan. Makan. Makan lah. Yang ketujuh isim. Alat. Alat. Isim alat. Alat. Dia ada satu lagi ni. Dia pun tak buh ni. Patut dah 8 ni. Isim tafdil. Ni nampak. Isim tafdil. Dia tak buh ni. Isim tafdil. Satu lagi Isim tafdil. Kan. Isim tafdil ni maksudnya isim tafdil. Isim yang menunjukkan untuk melebihkan sesuatu. Itu maksud isim tafdil. Nampak? Asra'un. Jadi kalau kamu nak terjemah perkataan yang macam ni, dia mesti kamu letak lebih. Asra' maksudnya lebih laju. Lebih laju. Akbar lebih apa? Lebih Besar. akbar, lebih besar. Asghar lebih Kecil. ajmal lebih Lebih. ajmal. Jamil apa maksud jamil? Cantik. Okey, jadi ajmal lebih cantik. Okey. Kalau kamu nak letak perkataan lebih, kamu mesti letak perkataan alif depan ni. Asra' atau wazan af'al, nampak? Ajmal, akram. Apa maksud akram? Kalau karama mulia, kalau akram lebih Lebih mulia. lebih mulia, nampak? Kita tambah saja alif depan tu sebab dia bagi isim tafdil, isim yang menunjukkan lebih. Tafdil ni maksudnya melebihkan. Tambah saja alif depan, maka dia akan tukar jadi perkataan kita terjemahkan lebih saja. Lebih besar, lebih kecil. A'lam lebih mengetahui. Betul tak? Ajhal lebih Jahil. jahil. Nampak? Faham ah? Faham. Okey, kita tengok ni, saya tengok Uh, Okey, kamu tengok yang dal, tengok dal. Yang atas ni ada perkataan yang okey dal lah kita tengok Sekali dal ni kamu salin dalam buku Untuk dal ni saja. Buat kira untuk ni kamu kena buat nota kemudian dan juga kamu akan salin dalam buku. Okey, kita bincang sama-sama nombor 1 sampai nombor 7 ni Okey Dah 1 sampai 4 saja kita bincang. Nombor 5, 6, 7 ni kamu boleh buat sendiri. Okey. Nombor 1, hafizah. Hafizah apa maksud hafizah? Jaga. Menjaga. Okey, kalau kita nak tukar kepada isim fa'il dia akan jadi apa? Hafizun. Ya, betul. Hafizun. Jadi kamu tulis jawapan dia hafizun tadi. Hafizun. Atas wazan fa'ilun. Nampak? Atas wazan fa'ilun. Okey. Wada'a. Meletakkan. Wada'a. Kalau kita nak letak, nak tukar jadi isim makan macam mana? Mawdu'. Mawdi'un. Mawdi'un. Atas wazan maf'ilun. Atas wazan maf'ilun. Kamu boleh tengok balik yang tadi tu. Dia ada wazan-wazan. Kamu ikut saja. Tambah perkataan. Okey. Mawdi'un. Okey, nombor 3. Qabila. Kalau nak tukar kepada isim maf'ul. Qabila. Ma'budun.
Ya, makbulun. Akan jadi apa? Bulun. Makbulun. Dia tambah mim dan juga waw. Makbulun. Okey, nombor 4. Wa'ada. Nak tukar kepada isim zaman. Wa'ada. Janji. Mau'idun. 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 Nampak? Mau'idun. Okey, yang bawah ni nanti kamu try buat. Nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh lah? Okey. Yang tu Boleh. saja. Yang tu saja. Nanti kita akan masuk ni baru. Dia tak boleh belajar lama-lama. Sebab dia lupa. Ngantuk Ustaz. Betul. Dia tak boleh lama-lama. Okey, baik. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada ah? Tak ada ah? Okey, kalau tak ada clear ah. Tak ada clear lah. Pada buku pun Ustaz. Buat dalam buku panjang. Saya abang tadi, kamu mesti ada 2 buku. Kena ada 2 buku ah. Yang pertama buku untuk kawaid, yang kedua adalah buku untuk karangan. Yang ni kamu salin dalam buku kawaid. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa, kita akhirkan Boleh. apa kelas kita pada hari ni. Boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih kepada semua yang masuk. Ada beberapa orang, okey, tak apa. Sekejap lagi saya akan upload kat dalam YouTube benda ni.